like FB live tulis dekat bahagian ni lah. Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan majlis, kita mohon tuan-tuan dapat duduk rapat-rapat dengan mengikut SOP-nya yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. InsyaAllah moga-moga dengan kita duduk dekat rapat menunjukkan bahawa kita adalah orang yang berhajat kepada agama, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah ada doa khusus daripada Nabi SAW untuk orang yang duduk dekat dalam majlis. Moga-moga Allah taala golongkan kita untuk mendapat doa Nabi pada malam ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah atau kama qala alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya sayangi, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, semua barisan AJK Surau, dan juga tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang bertukus lumus untuk menjayakan majlis yang penuh barakah pada malam ini di tempat yang mulia ini. Dan di malam yang mulia ini, malam Jumaat, Masya Allah, semoga usaha tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu diterima Allah Subhanahu wa taala, jadikan asbab untuk dekat dengan baginda Nabi SAW di akhirat besok. Hari ini usaha kita yang kita buat untuk akhirat kita tak nampak. So, kalau Allah nampakkan, maka tak ada satu orang pun akan terkecuali untuk mengambil bahagian dalam majlis-majlis agama, dalam program-program agama. Tapi Allah sembunyikan atas dasar yu'minuna bil ghaib. Kita beriman dengan janji-janji Allah, beriman dengan janji-janji Nabi SAW. Contohnya dalam majlis ini jutaan malaikat bersama kita. So kita satu orang pun tak nampak. Ada tak di kalangan kita yang nampak malaikat daripada juta-juta tadi? Saya tak tahu, mungkin ada yang nampak wali-wali Allah kat sini. Tapi kalau kita tak nampak, itulah yang dikatakan yu'minuna bil ghaib, beriman dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kata ada, tu ada lah. Nabi tak kata tak ada lah, walaupun kita nampak. Beriman dengan firman Allah dan sabdaan Nabi, inilah namanya iman. Beriman, percaya dengan sebab nampak, ini bukan namanya iman. Satu kali seorang sahabiah Hadrat Maimunah radhiyallahu anha membuat anak dia, baby dia. Maka bila Rasulullah tengok dia sedih, Rasulullah panggil dia, Ummu Maimunah, mari sini. Saya nak tunjuk kepada kamu bahawa anak kamu sedang bermain-main dalam syurga. Anak kamu sedang bermain-main dalam syurga. Dipanggilnya sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya
Hadrat Maimunah kata radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kali pertama Rasulullah bagi tahu saya bahawa anak saya sedang bermain-main dalam syurga, sudah cukup untuk saya yakin dan tak perlu saya tengok dan lihat lagi." Inilah seorang mukmin beriman dan seorang mukminah yang beriman kepada Allah. Atas dasar sabdaan Nabi sudah meyakini dia, tak perlu dia tengok lagi dah. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan tahap iman kita seperti iman yang dikecapi oleh sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat, insya-Allah. Satu lagi ialah kita nak bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang menjadi nikmat yang terbesar, a'zamun ni'mah, a'zamun ni'am atau a'zamun ni'mah, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling hebat, iaitu nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Kerana inilah basic asas seseorang itu untuk berjaya sebelum mati dan berjaya selepas mati berbilion-bilion tahun. Maksudnya kalau tidak ada iman dan Islam, tak saya cakaplah. Saya ada kereta, ada kapal terbang, ada helikopter, ada kelang helikopter. Tak saya cakaplah. Kenapa? Allah dah jelas dalam Quran. Orang berjaya hanyalah orang yang memiliki iman dan Islam sahaja. Allah jelas dalam Quran, orang yang gagal adalah orang yang tidak memiliki iman dan Islam. Inilah kata putus Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah kita nak takwil-takwil lagi. Tak payah kita nak cuba-cuba lagi. Mana mungkin walaupun tak ada iman Islam, tapi kalau ada duit banyak, ada can nak berjaya. Wallahi, 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 tallahi, pasti dan pasti tidak ada ruang sebesar zarrah pun untuk dipercaya kalau hidup tanpa iman dan Islam. Oleh itu inilah keyakinan patut kita tanam dalam hati kita, supaya apabila kita melihat orang yang tidak beriman, tidak Islam, dia mempunyai nikmat-nikmat, walaupun rumah dia dibuat daripada emas, sekalipun tidak meleleh air liur kita, bahkan meleleh air mata kita. Seperti baginda Nabi SAW, bukan kita terliur melihat nikmat-nikmat Allah bagi kepada orang yang bukan Islam, orang yang tidak ada iman, Allah bagi nikmat dunia kepada mereka. Bahkan kita bersedih, Allah berikan mereka untuk sekejap. Allah kata, aku rasakan sedikit nikmat di dunia kepada mereka, supaya aku merasakan azab yang pedih di akhirat besok. Sebab tu kita kena sedih. Bukan kita dengki, jealous atas nikmat yang Allah bagi kepada mereka. Sehingga Allah Ta'ala pesan dan Nabi, wala tamuddanna ainaik, wahai Muhammad, jangan kamu mengangkat kepala mata kamu melihat kepada orang bukan Islam yang apa saja nikmat yang kami telah beri kepada mereka. Jangan kamu melihat dengan perasaan tertarik, perasaan inginkan apa nikmat yang Allah bagi kepada mereka. Allah kata, jangan sekali-kali wahai Muhammad, jangan sekali-kali wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya aku memberikan nikmat-nikmat ini kepada mereka untuk aku azab mereka sebenarnya. Oleh itu kena jelas. Pertama sekali, orang yang sudah yakin dan jelas atas perkara ini, kejayaan dan kebahagiaan, keselamatan hanya saja berasaskan iman dan Islam, wallahi dia tidak hidup, dia tak akan tension dalam dunia ini. Hidup dia tak akan tension dan hidup dia tidak akan tertekan. Hidup dia tidak akan apa yang dirasai oleh kebanyakan manusia pada hari ini. Inilah perjuangan Nabi SAW. Allahu Akbar. Sebenarnya bila diminta saya datang bermuzakarah dengan tuan-puan di sini, dah beberapa hari saya makan pun cakap terang sungguh-sungguh, makan pun tak berseronok, tidur bercakap. Sebab apa? Bukan masalah nak datang sini cakap agama. Cakap agama saya rasa insya-Allah bolehlah, walaupun tak pandai boleh. Tapi masalah ni amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi melalui AJK pengurusi di sini, untuk saya datang berkongsi, bercakap bersama tuan-tuan. Inilah perkara yang berat sebenarnya.
Sebab saya merasakan bahawa tuan-tuan adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diamanah kepada saya setengah jam, 1 jam, dan setiap perkataan yang saya cakap ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai masa yang tuan-tuan telah bagi bersama saya pada malam ini adalah bagi saya bercakap bagi Allah dan Rasul. Sebab tu doalah sama-sama supaya apa yang dimuzakarakan disampaikan pada malam ini benar-benar daripada Allah dan Rasul. Bukan nak cakap ikut seronok atau ikut sedap kita nak cakap. Sebab agama ni amanah. Agama adalah amanah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan 3 waktu yang penting kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara yang penting kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu adalah kelahiran manusia yang hebat, kelahiran manusia yang agung, kelahiran manusia yang sempurna, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara yang penting dan besar, sehingga kelahiran Nabi menyebabkan api yang disembah di Azerbaijan telah padam dengan sebab kelahiran Nabi SAW membawa cahaya hidayah, cahaya iman, cahaya Islam. Yang kedua perkara yang besar yang berlaku pada Nabi SAW adalah hijrah. Ini juga salah satu perkara yang besar dan penting dalam kehidupan Nabi SAW dan kehidupan umat ini. Perkara yang 3 adalah kewafatan insan yang terhebat, kewafatan manusia yang teragung, kewafatan manusia yang sempurna, insanul kamil, manusia yang sempurna. Ini 3 perkara yang besar. Jadi antara 3 ni, perkara yang besar sekali adalah hijrah Rasulullah SAW. Kerana inilah maksud Rasulullah dilahirkan, inilah maksud Rasulullah diwafatkan, bila sempurnanya hijrah, bila sempurnanya pengorbanan Nabi SAW sampai kata kemuncak, maka Allah panggil pulang baginda Nabi SAW yang telah sempurnalah maksud utusan baginda Nabi SAW. Di sebelum tu kita harus faham bahawa kenapakah Islam ini memilih tarikh hijrah, tarikh dalam Islam. Tak mula tarikh kelahiran Nabi itu sebagai tarikh dalam Islam, atau tarikh kewafatan Nabi itu tarikh dalam Islam, tapi memilih tarikh hijrah Nabi itu sebagai tarikh yang penting dalam Islam. Satu tanya, berapa umur kamu? Umur saya kalau ikut tarikh Masih sekian-sekian, kalau tarikh Hijriah sekian-sekian. Sebelum itu juga kita harus paham kenapa Nabi SAW diutuskan. Bi'asatul Rasul, maksud Nabi diutuskan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin. Dialah Allah pemilik langit, bumi, timur, barat, 7 lautan, 7 iklim. Dialah Allah yang telah mengutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya itu apa? Dulu syekh kami, guru kami, dia menafsirkan yatlu alaihim ayati. Yatlu di sinilah untuk mendakwahkan manusia dengan menggunakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, untuk
mengajak manusia kepada Allah, mendakwahkan manusia kepada Allah, mendakwah penyembah-penyembah berhala di Mekah, dan juga mendakwah penyembah-penyembah berhala di seluruh alam sampai kiamat, untuk meninggalkan penyembahan berhala dan penyembahan selain daripada Allah, untuk sembah hanya satu Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah ila Allah. Ini maksud Nabi diutuskan. Yang kedua, Nabi diutuskan wa yu'allimul kitab, untuk ta'lim ta'lum, untuk mengajar. Sebab tu umat ini juga harus memilih maksud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau tak mau, umat ini kalau nak mulia macam sahabat-sahabat, nak jadi hebat macam sahabat, nak cemerlang macam sahabat, nak jadi tinggi dunia akhirat, umat ini harus memilih perkara yang Allah telah pilih untuk Nabi SAW dan perkara yang Nabi telah pilih untuk umat ini. Apa yang Allah telah pilih untuk Nabi? Itu dakwah ila Allah. Apa yang Allah telah pilih perkara kedua untuk Nabi? Untuk belajar dan mengajar. Umat ini tidak boleh kosong daripada dua perkara. Sama ada dia jadi pelajar ataupun dia mengajar. Dan Allah, Nabi telah bagi tauliah setiap umat ini. Tauliah apa? Tauliah iaitulah balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripada pihak saya. Ani itu sampaikanlah, tak boleh sampai daripada apa yang kita hanya tahu gitu-gitu, tak. Ani, sampaikanlah daripada pihak aku. Maknanya apa yang kita dengar daripada Nabi SAW melalui ulama-ulama kita, itu disampaikan. Maknanya agama ni tak bebas. Kita cakap ikut kefahaman kita, kita cakap ikut kepandaian kita. Bukan macam tu. Bahkan cakap ikut apa yang Allah dan Rasul inginkan melalui ulama-ulama kita yang lebih faham dari kita. Sebab ulama yang lebih faham. Jadi balighu anni, sampaikanlah daripada pihak aku walau ayatan, walaupun umat ini hanya tahu satu ayat saja. Jadi belajar mengajar. Tak semestinya kita dah belajar habis 8 tahun, dapat sarjana muda, baru kita boleh dakwahkan, boleh mengajar. Tak. Apa yang kita malam ni, apa yang kita dengar contohnya malam ni, yang apa yang saya cakapkan dalam Quran dan hadis, apa kita dengar malam ni, sampaikan. Sebab tu di zaman Nabi, apa yang Rasulullah sampaikan di masjid, sahabat dengar. Pada waktu yang sama, sahabat balik rumah, sampaikan rumah. Jadi tahap ilmu di masjid, ilmu di rumah sama. Tahap ilmu di Masjid Nabawi dengan ilmu di rumah sama. Lepas tu sahabat pergi pula ke pasar, maka ilmu yang mereka dengar daripada Nabi di masjid, maka sampai di pasar. Tahap ilmu yang ada di masjid dengan ilmu yang ada di pasar sama. Dia tidak jadi macam tu. Orang yang duduk di masjid pandai, hebat, faham, sebab dia berkawan dengan ustaz-ustaz. Dia duduk dalam masjid ilmu dengan ustaz-ustaz. Adapun yang di rumah pula, dia tak tahu, putus hubungan ilmu di masjid, bahkan dia ambil ilmu lain. Dia hanya tahu movie saja. Dia hanya tahu pandai semua cerita dalam TV, semua dia tahu. Hak baru, lama semua dia tahu, tapi dia terputus dengan cerita-cerita yang Allah dan Rasul bagi tahu, dalam Quran bagi tahu, dia terputus. Begitu juga di pasar, begitu di luar masjid. Sebab tu tahap ilmu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada di ilmu di masjid, begitulah ada di luar masjid. Sebab tu maksud yang kedua adalah umat ini harus berada dalam belajar dan mengajar. Ta'lim ta'lum. Ta'lim ta'lum. So kalau kita amalkan sunnah ini, pasti dan pasti tidak ada orang lagi yang hidup dalam kejahilan. Contohnya kita malam ni, kita ada keluarga di rumah yang tak datang, kita balik sampai, ataupun alhamdulillah ada isteri kita datang, anak kita datang, so kita muzakarah balik. Alhamdulillah, tadi apa yang Adinda dengar, apa yang anak kita dengar, kita muzakarah balik waktu makan. Besok kita jumpa kawan-kawan pula, alhamdulillah malam tadi kami dengar muzakarah begitu begini, masya Allah, sampaikan.
Mana orang yang tidak ada pada majlis malam ni pun mereka mendapat faedah dan manfaat daripada duduknya kita di sini. Tiba-tiba kita pergi beli kedai nak beli barang, boleh bagi masa 5 minit, saya nak apa yang saya dengar di surau. Jadi supaya tahap ilmu tadi bukan setakat masya-Allah melimpah di masjid, bahkan ilmu tadi juga mengalir di kedai-kedai, di rumah-rumah di dunia ini. Allah. Ini maksud yang kedua. Maksud yang ketiga adalah ibadat. Kita sebagai hamba Allah. Jadi maksud yang ketiga, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam atau maksud yang Allah Taala tetapkan untuk Nabi dan maksud yang tetapkan untuk yang Nabi tetapkan untuk sahabat dan umat adalah ibadat. Hidup tanpa ibadat adalah hidup tak faham, tak berada dan maksud. Hidup tak beribadat, Urdu kata apa? Zindagi bighair bindagi, koi zindagi nahi. Zindagi bighair bindagi, syarmandagi nahi. Hidup tanpa penghambaan kepada Allah, ini bukan kehidupan. Bahkan ini satu kehidupan memalukan, sangat malu pada Allah. Macam orang dipanggil ke istana untuk bertugas, tak bertugas di istana, malu je mau istana. Buat apa datang ke istana? Begitulah Allah datangkan umat manusia ke dunia ini untuk beribadat. Ini maksud yang ketiga. Maksud yang ketiga. Inilah yang didakwahkan oleh Nabi di Mekah. Ini yang orang Mekah tak suka. Inilah orang Mekah tak suka. Sebab ajak manusia kepada Allah, dakwah ilallah, ajak manusia untuk belajar, ajak manusia untuk beribadat, keluarkan berhala-berhala di Baitullah. Inilah yang orang Quraisy tak suka, yang menyebabkan Nabi dipanggil sahir, tukang sihir, Majnun dipanggil gila, Nabi dipanggil kadhib, penipu. Sebab ni saja, mengajak mereka bersyurga, mengajak mereka berakhirat, mengajak mereka buat persiapan untuk hidup lepas mati. Bahawa selepas mati pasti dan pasti ada kehidupan yang benar, yang pasti akan dibangunkan di kubur besok. Ini ialah orang masyarakat Quraisy tak boleh terima, dan mereka telah memusuhi Nabi SAW atas dasar ini. Bukan Nabi dimusuhi kerana Nabi ambil tanah dia orang. Nabi dimusuhi kerana Nabi nak jadi ketua. Nak jadi ketua, nak jadi raja, nak jadi pemerintah Mekah. Bahkan Allah, orang kafir Quraisy ni mereka sangat tahu, sangat faham, sehingga mereka tengok Nabi itu bersungguh-sungguh dalam kerja dakwah ni, bersungguh-sungguh dalam mengajar, mendidik umat manusia di Mekah, mengajak beribadat, sehingga orang kafir tak tahu nak buat apa dah. Maka mereka bermesyuarat supaya kita bentangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara yang besar bagi mereka, supaya mereka Nabi ini meninggalkan dakwah ilallah, duduk elok-elok diam-diam di Mekah ni, tak sah buat dakwah, duduk diam-diam tak sah mengajar agama, tak sah belajar agama daripada Jibril, duduk diam-diam tak sah ibadat. Maka datanglah, dipilih beberapa orang, wahai Muhammad, kami telah pun bermesyuarat, bersepakat, kami nak jadikan kamu ketua tanpa undi. Tuan, menang terbaik undi tuan-tuan. Selagi mana kamu hidup, kamu jadi ketua kami, jadi pemerintah kami, ketua kami, menang tanpa undi. Syarat dia, tinggalkanlah kerja dakwah ilallah, tinggallah kerja mengajar, tinggalkanlah kerja ibadat, tinggalkan. Kami kan jadi kamu ketua, dan bukan setakat kami jadikan kamu ketua, bahkan fanuti'uka. Ini janji kami. 2. 1, kami akan jadikan kamu ketua. Yang kedua, fanuti'uka. Pasti dan pasti kami akan taat kamu dalam setiap urusan. Macam tu punya perjanjian.
Baiat kami, perjanjian kami untuk taat, bukan saja latih ikut suka kami sendiri. Tak. Fanuti'uka fi jami'il umur, kami akan mentaati kamu dalam segala urusan. Tapi tinggalkan dakwah. Tolong. Besar ni tuan-tuan. Allah besar. Diberi pemerintahan untuk tinggalkan dakwah. Ini offer daripada bukan orang bawah-bawahan, orang atasan ni yang offer kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang atasan ni tak merasai jadi pemerintah tu dah besar dah. Jadi ketua tu tak nak nilai dah. Dakwah lagi nilai, tinggalkan dia. Nabi diam. Yang keduanya, bukan saja kamu jadi pemerintah. Jadi pemerintah miskin buat apa? Jadi pemerintah tetapi miskin. Tak. Yang keduanya, kami telah pun berpakat, bermesyuarat untuk kumpulkan seluruh harta kami di Mekah, dan kami melaknakan. Kami akan jadikan harta semua milik kamu, dan kamu aghnan nas, kamu paling kaya di kota Mekah. Ketua yang kaya, ketua dan yang paling kaya. Dua dah. Yang tiga, satu orang dia tak kadang-kadang dia tak nak lah jadi pemimpin, jadi ketua, tak nak. Okey. Mungkin nak dikaya. Tawar kaya pun tak nak. Okey. Mungkin nak kaya pun tak, tapi dia ni gila wanita. Jadi tawar yang ketiga, wahai Muhammad, kalaulah kamu tinggalkan dakwah, kami sanggup untuk kumpulkan semua anak gadis kami. Semua anak gadis kami di Mekah ni, kami kumpulkan mereka di satu padang, maka khus minhunna 10. Kamu pilihlah daripada anak gadis ini 10 orang yang comel-comel. 10 orang sekaligus. 10 orang sekaligus. Kamu boleh pilih pula, kalau 200 orang, ambillah 10 orang daripada 200 tadi. Daripada yang cantik, yang lebih cantik, yang cantik lebih cantik, pilih 10 orang. Bayangkan. Allahu Akbar. Tapi setelah diam, maka Nabi kata, ini yang kamu mampu bagi saya jadi ketua, mampu bagi harta pada saya, mampu bagi anak gadis kamu untuk beristrikan 10 orang dengan saya. Jadi kalau kamu mampu pun aku tidak akan terima. Tak terima tawaran kamu, tak boleh tinggal kerja dakwah ini. Kalau hak yang kamu tak mampu, kamu boleh buat juga. Yang kamu tak mampu, kamu boleh buat. Kamu boleh buat. Dan aku tahu kamu tak mampu, tapi kamu boleh buat. Pun aku tak tinggalkan kerja dakwah. Allahu Akbar. Bukan saja memiliki dunia ni, memiliki matahari di sebelah kanan kamu dan bulan di sebelah kiri kamu. Kamu punya matahari, kamu punya bulan, kamu punya. Jangan bayar bil semua kat saya. Siapa nak siang, bayar bil. Bayar bil kan nak siang. Tidak, saya tak bagi siang pada kamu, malam je. Nak cahaya bulan, bayar bil. Kamu menguasai matahari dan bulan, dan kamu minta saya tinggalkan kerja mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia pada akhirat, mengajak manusia pada syurga, mengajak manusia keridaan Allah, itu pun aku tidak akan tinggalkan. Akhirnya putus asalah mereka. Jadi tadi mereka dah pernah letih untuk seksa Nabi, seksa sahabat Nabi, macam-macam, dengan kata-kata pun tak, kata majnun pun Nabi terus berusaha dakwah, kata sahir, tukang sihir pun. Kadang-kadang orang ni bila ditorture, dia lemah semangat untuk buat kebaikan. Lemah semangat. Macam orang dakwah baru ni kan, ni Siptaling, ini pembawa Covid, lemah semangat nak teruskan dakwah dah. Belum kata gila lagi, belum kata majnun lagi, ni orang Siptaling gila, ataupun orang dakwah ni gila, belum lagi. Sikit pun kita dah lemah. Bayangkan hari-hari yang kata tu pakcik dia, yang kata tu keluarga dia, yang kata tu keliling dia. Bayangkan
Tapi Nabi faham dan yakin apa yang Nabi buat ini perintah Allah. Allah yang suruh buat, bantuan Allah akan bersama Nabi, kemenangan akan datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya, kalau kita nak pergi detail mungkin tak cukup masa, insya-Allah. Jadi untuk itu Nabi teruskan dakwahnya Nabi sampailah di Uhud bunuh. Macam tu je. Dia pertama offer, tak boleh terima offer, Uhud bunuh. Uhud bunuh. Allahu Akbar. Uhud untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat-sahabat Ammar bin Yasir, semua ni dah disiksa dan dibunuh, disyahidkan. Kan nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quraisy tidak membenarkan dakwah dijalankan di kota Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Mina masa musim haji. Di sana Nabi SAW telah berjumpa orang Ansar, orang Madinah, telah mendakwah orang-orang Madinah di Mina. Di kalangan orang-orang Madinah telah masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Waktu di Mina ada orang yang biasa pergi haji, tahu ada kabilah-kabilah puak-puak duduk. Nabi pergi cari, pergi elan, may ya'wini, may yansuruni, may ya'wini, may yansuruni, may ya'wini, may yansuruni, fa yadkhul jannata ma'i. Siapa boleh bantu saya dalam kerja dakwah, kerja agama? Siapa boleh tolong saya? Siapa boleh bagi tempat kat saya? Orang Quraisy tak benarkan saya, tak bagi tempat, tak bagi ruang untuk saya buat usaha dakwah, untuk hidupkan agama di kota Mekah. May ya'wini, may yansurni. Itulah Nabi bergerak kemah ke kemah, bagi elan may ya'wini, may yansurni. Siapa boleh bagi tempat kat saya untuk saya menjalankan aktiviti dakwah, menjalankan aktiviti mengajar agama, menjalankan aktiviti ibadat. Allah. Akhirnya orang Ansar, Rasulullah minta orang Ansar, wahai orang Ansar, bawalah aku ke Madinah. Bawalah aku ke Madinah. Sebenarnya menjadi satu kerugian yang besar kepada orang Mekah tak menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi nikmat Nabi kepada mereka, tapi orang Mekah tak menghargai. Maka Allah Taala telah buat keputusan untuk bawa nabinya ke Madinah. Agama Allah, nabi Allah. Kamu tak hargai, Allah pilih orang lain, pilih kaum lain, pilih bangsa lain, pilih tempat lain untuk mulakan menjadi markas dakwah, markas Islam. Kalau Allah telah pilih Madinah. Sampai ceritanya Abu Talib ini, dia telah jumpa orang-orang Mekah, orang-orang Ansar. Kamu nak bawa tak cik Nabi Abu Talib, Jadi dia tanya, betul ke kamu nak bawa anak saudara saya ke Madinah ni, betul ke? Dia tanya betul. Sanggupkah kamu nanti orang Arab akan memerangi kamu, sanggup mempertahankan dia? Tak, ya, kami sanggup. Kami akan ambil tanggungjawab, kami akan jaga dia. Maka ringkasnya Rasulullah pun telah buat keputusan untuk hijrah ke Madinah. Tuan-tuan yang mulia, hijrah ini adalah satu sunnah semua nabi-nabi. Hijrah adalah sunnah semua para nabi. Sebab tu kita tengoklah kisah Nabi Ibrahim, hijrahnya daripada negara Syam, Syria, itu semua kawasan Jordan, semua itu adalah tempat pergerakan Ibrahim AS. Sehinggalah hijrah ke Mekah. Nabi Ibrahim buat Kaabah. Semua nabi-nabi mereka berhijrah. Inilah sunnah para anbiya, sunnah para rasul, berhijrah untuk agama, hijrah untuk hidupkan agama, hijrah untuk selamatkan agama.
hijrah. Sunnah yang besar. Allahu Akbar. Jadi ringkasnya, Rasulullah pertama sekali sebelum ni tahun 5 kerasulan, Rasulullah dah ada rombongan jemaah dihantar ke Habsyah. Di sana orang-orang Habsyah telah memberi perlindungan pada orang Islam. Raja Najasyi telah memberi perlindungan pada orang Islam. Ajib. Kemudian tahun 8 kerasulan, satu rombongan lagi pergi ke Habsyah, yang diketahui rombongan itu diketuai oleh Hadza Ja'far radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga dia hijrah. Jadi inilah hijrah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah bagi tahu orang yang pertama dalam hijrah ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana orang yang dipilih dalam perang Badar, begitulah Allah pilih orang hijrah yang pertama. Sebab nak hijrah ni bukan senang, segala-galanya selai sepinggang. Tak tahu apa lagi nasib akan berlaku tempat dia nak hijrah tadi. Dan orang yang hijrah ini adalah semata-mata cinta mereka kepada Allah dan Rasul, cinta mereka kepada Islam. Sebab tu mereka hijrah. Kalaulah mereka masih cinta kepada tempat kelahiran mereka, cinta kepada keluarga dan apa yang ada di Mekah, sudah pasti mereka tidak mampu untuk hijrah. Saya beritahu kisah satu orang sahabat, dia masuk Islam di Mekah. Allahu Akbar. Maka Rasulullah ajak hijrah. So sekarang ni bila keluarga dia tahu, keluarga suami dia tahu bahawa dia nak hijrah, maka keluarga suami halang sahabat ni untuk hijrah. Dan bila keluarga isteri tahu, keluarga isteri pun halang juga supaya anak perempuan kami tidak dihijrah mengikut suami dia. Akhirnya apa berlaku? Allahu Akbar. Anak tadi diambil oleh keluarga laki-laki, diambil, dirampas oleh keluarga laki-laki, mana keluarga laki-laki, dan isteri diambil, ditahan oleh keluarga perempuan. Akhirnya telah berhijrahlah sahabat dia seorang diri. Bayangkan, seorang diri dia hijrah tanpa anak dan tanpa isteri. Dan si isteri ini pun tak putus asa. Dia pun sudah Islam, sudah beriman kepada Allah dan Rasul. Maka dalam kitab mengatakan hari-hari si isteri ini telah keluar ke padang pasir, keluar pagi balik petang, bermunajat, menangis. Pagi sampai petang menangis hari-hari. Sebab tu tangisan ni, doa dan nangis ni senjata yang paling tajam sekali untuk menarik belas kasihan Allah kepada kita. Nangis depan Allah, nangis depan orang ni. Bintang filem je banyak kan nangis. Buat filem, babak menangis. Tapi menangis depan Allah ini adalah titisan air mata mukmin ni berharga, sangat bernilai. Maka dia menangis, keluar pagi pada pasir, menangis, bermunajat, berdoa kepada Allah. Ini yang isteri yang salihah. Isteri yang salihah bila ada masalah, dia menangis, mengadu pada Allah. Dia tak mengadu selain pada Allah. Semoga Allah jadikan semua wanita yang ada di sini pada malam ini, dan juga wanita yang beriman di mana sih berada pada malam ini, jadi semua wanita salihah macam sahabiah ini. Ada masalah, berdoa, menangis, bermunajat kepada Allah, tempat yang sebenarnya yang boleh selesaikan masalah kita. Bila keluarga isteri ni tengok keadaan anak perempuan dia ni, kuatnya keimanan dia, kuatnya agama dia, maka mereka telah membenarkan si anak ni telah hijrah. Anak perempuan ni hijrah. Dan juga yang sebelah laki-laki yang telah ambil anak tadi pun mereka telah serah balik kepada
kepada ibu dia. Akhirnya anak dan ibu telah hijrah keluar ke Madinah. Berapa kilometer ya? Daripada Mekah Madinah berapa kilometer? Tahu tak? 400 kilometer, bukan 4 minit atau 4 kilometer, 400 kilometer seorang ibu dan anak nak hijrah ke. Bukan ada kereta, bukan ada kereta terbang. Allahu Akbar. Sekarang kita naik bas pun penat letih. 5 kali tidur, 5 kali bangun tak sampai-sampai lagi. Jalan daripada pasir, jalan menuju ke macam inilah hijrah yang Rasulullah telah buat. Rasulullah telah galakkan sahabat-sahabat untuk hijrah untuk agama Allah, untuk menyelamatkan agama. Dan Allah dah uji sahabat-sahabat di Mekah, mereka tetap mempertahankan iman dan Islam walaupun ujian berat. Sekarang Allah nak uji pula melalui hijrah, nak tengok keimanan sahabat-sahabat. Dan hampir 100% sahabat telah hijrah. Allah. Dan orang-orang Quraisy ni masih tak puas hati. Satu orang tu dia jahat macam mana pun, dia kacau-kacau jiran dia. Jiran tu dah pindah, dia tak kacau dah, insya-Allah. Betul tak? Ada kedai sebelah kita, satu dengki kerap. Kacau-kacau, dia dah pindah tempat lain, tak kacau dah. Ataupun jiran kacau. Tapi orang Quraisy ni tak puas hati juga. Dah tinggal di Mekah pun kacau lagi. Kacau Nabi SAW. Itulah berlakunya Badar, berlakunya Uhud. Tak puas hati juga, sudahlah. Dah tinggal di Mekah pun, dah tinggalkan bumi yang Rasulullah kasihi, Mekah. Rasulullah nak bertolak, terus Rasulullah kata, ma atyabuki, wahai Mekah, betapa atyabnya, betapa baiknya kamu, rihuki, wangi-wangimu, betapa dahsyatnya wahai Mekah, wahai Kaabah. Kata-kata Nabi SAW. Jadi tak puas hati juga, sehingga satu orang tu, satu sahabat Nabi ni, dia ni Allahu Akbar, dia ni begitu cinta dengan ibu dia. Orang kafir Quraisy tahu dia ni sangat taat, sangat kasih pada ibu dia. Jadi kita kacau dia, ajak dia tinggalkan Nabi. Maka dia kata, saya nak balik ke Mekah, sebab saya baru dapat berita daripada orang Mekah yang kafir beritahu bahawa ibu dia sakit teruk, ibu nak jumpa dia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu fahamkan dia, sesungguhnya ini semua adalah satu berita yang tak betul. Mereka ingin kamu tinggalkan Madinah, balik ke Mekah, supaya mereka usaha supaya kamu tinggal ke iman, tinggal ke Islam. Sahabat ni nak balik juga. Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, ambillah saya punya unta saya kena di atas. Dalam perjalanan kalau mereka kacau kamu, nak bunuh kamu, ubur kamu boleh pecut dengan kuda yang kuat. Akhirnya setuju balik. Tu mereka dalam perjalanan mereka buat plan macam mana nak buat, macam nak ikat sahabat ni. Mereka kata, keadaan kami pun dah penat, boleh tumpangkan kami seorang tak? Dia ni pun percaya. Akhirnya tumpang. Mereka telah ikat dia dengan tali dan telah diseksa dia supaya dia murtad. Jadi orang-orang kafir Mekah ni tak pernah puas hati untuk menjauhkan umat Islam daripada Islam. Akhirnya begitulah kalau kita cerita kisah-kisah hijrah Nabi, hijrah sahabat-sahabat, hijrah sahabiah-sahabiah. Memang setiap-tiap kisah itu akan kita dapat rasa betapa cintanya sahabat-sahabat dan juga wanita-wanita di zaman Nabi kepada Islam, sanggup buat apa saja bentuk pengorbanan demi untuk selamatkan iman dan Islam. Dan hikmah dia berhijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq teramat banyak. Satu lagi kita faham ya, kita tiap-tiap tahun alhamdulillah kita buat majlis ma'al hijrah. Tapi kita ingat hijrah itu untuk Nabi dan sahabat saja. Saya tak perlu hijrah. Sedangkan Allah kata apa?
Allahu akbar. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang was-sabiquna al-awwalun, orang yang terdahulu, sabiq, orang terdahulu dalam iman. Awal-awal masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasul. Was-sabiqun al-awwalun, yang terawal bergerak dan berhijrah. Allah sebut ta'bir katu. Ta'bir orang-orang yang pertama masuk Islam, orang yang terawal masuk Islam, berhijrah. Ta'bir katu walladzina tabi'u bi ihsan, orang-orang yang ikut, orang-orang muhajirin, orang-orang yang ikut ansar, yaitu orang-orang yang menerima tetamu-tamu mulia daripada Mekah, muhajirin. Mereka di Madinah dipanggil ansar. Allahu akbar, ansar. Dan mereka ni walaupun mereka hidup akhir zaman, mereka mengikuti mereka muhajir ansar dengan ihsan, mengikut sahabat-sahabat hijrah dan membantu agama Allah. Maka kedua golongan ini, yang dahulu hijrah dan yang ansar, dan yang kemudian yang hijrah dan ansar, menerima tamu-tamu yang datang ke tempat dia, kampung halaman dia, bandar dia, melayani mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha dengan mereka. Pintu keredaan tetap dibuka sampai kiamat bagi dua golongan ini, yang hijrah dan nusrah. Satu ayat lain Allah kata apa? Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang walladzina amanu, orang yang beriman. Alhamdulillah, kita bersyukur. Kata alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah, kita telah beriman kepada Allah. Moga Allah terima iman kita, insya-Allah. Dan hidup dalam keadaan beriman, mati dengan beriman, insya-Allah. Walladzina amanu, alhamdulillah kita sudah beriman. Walladzina amanu hajaru, tak habis dengan iman, ada lagi tugas kita. Kalau perlu hijrah kerana agama, hijrah kerana Islam, sanggup. Walladzina amanu hajaru. Dan bila dah hijrah, ada lagi ketiga pula. Walladzina jahadu, bersusah payah. Bila tinggalkan kampung halaman, tinggalkan tempat sendiri, rumah sendiri, adalah susah payah dia, mujahadah dia. Macam jemaah-jemaah yang datang di sini, Masya Allah, tinggalkan rumah dia, tinggal bilik aircon dia, tinggalkan segala barang rantai ais dia, semua dia tinggalkan. Wajah Walladzina amanu hajaru wa jahadu. Ini satu golongan yang berhijrah untuk agama Allah. Satu golongan lagi, iaitulah yang menerima tetamu yang datang. Contohnya jemaah-jemaah datang ke masjid tuan-tuan, surau tuan-tuan, rumah tuan-tuan. Mereka buat apa? Walladzina awaw wa nasaru, memberi tempat. Memberi tempat. Memberi tempat kepada orang yang datang hijrah kerana agama dan Islam di kampung dia. Memberi tempat. Awaw wa nasaru, bagi tempat dan memberi, dan bersama-sama. Seperti kisah satu Sa'id bin Rabi' bila Hadrat Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, Rasulullah telah pasangkan mereka berdua. Ini kamu dua orang, bantu-membantu. Orang ini datang selai sepinggang. Apa Hadrat Sa'id buat? Sa'id ini telah pegang tangan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, terpergi ke ladang dia. Dia kata, ni saya ada dua ladang ni, kamu boleh pilih mana salah satu ladang yang kamu nak ambil. Kalau bagi pun dah bagus dah, so pilih pula. Pilih. Bukan dah dia pegang tangan lagi, bawa pergi ke pasar, kedai pula. Dia kata, ni saya ada dua kedai, kamu boleh pilih mana kedai yang kamu suka, pilih salah satu. Allah, macam tu sekali. Lepas tu pergi rumah pula. Dia kata, ni saya ada beberapa rumah, kamu boleh pilih. Kamu boleh pilih mana rumah yang kamu suka. Ya Allah. Kalau bagi pilih pun dah bagus dah. Bagi pilih, kamu dua pilih ni pun alhamdulillah, musafir. Musafir. Ini kan, so pilih mana rumah yang kamu suka ambil. Lagi besar tuan-tuan, lagi besar. Ni dia kata, sekarang Allah Ta'ala bagi aku banyak isteri. Ana indi aksar nisaa, kau aku banyak isteri.
Dia, isteri aku ni, kamu boleh pilih mana kamu suka. Ya Allah, pilih isteri tuan. Ya Allah Rabbi ya Karim. Iman macam mana ni? Dia cintanya orang hijrah kepada dia. Dan kalau kamu pilih mana satu dari isteri saya akan cerai dia kerana Allah, dan habis iddah kamu ambil lah. Ini kita tak boleh bayang tuan-tuan. Isteri ni, kereta kita boleh pinjam, ya, motor boleh lagi, duit lagi, tapi isteri ni Allahu Akbar. Lagi kuat iman, lagi sayang isteri sebenarnya. Kita jangan ingat orang kuat iman, kuat agama dah tak suka isteri, bukan. Lagi cinta. Buat kuliah semingguan di rumah satu datuk, kita buka tajuk cinta kerana Allah. Orang cinta kerana Allah ni, dia punya sejati dia. Sejati cinta tu. Jadi luar biasa. Jadi macam tu sekali kasihnya orang Ansar kepada orang Muhajirin. Tapi waktu yang sama Abdul bin Auf tak ambil kesempatan. Dia tak ambil kesempatan. Dia kata, sekarang ni kamu tunjuk mana pasar. Tunjuk kat saya pasar, tahulah saya nak hidup. Saya boleh berniaga kat sana. Sampai dia berniaga sampai jadi kaya-kaya. Boleh sedekah, satu kali sedekah infak 1000 ekor unta dengan barang-barangnya sekali. Jadi kita yang buat usaha dakwah, usaha agama, jangan ambil kesempatan bersama-sama. Bahkan kita orang Islam jangan ambil kesempatan bersama-sama. Jangan ambil kesempatan, bahkan memberi kesempatan kepada orang yang berhajat. Ini kita punya pegangan atau kita punya prinsip kita, iaitu yang saya dah beritahu 3 tadi. Maksudnya dakwah, belajar, mengajar atau belajar, yang ibadat, yang keempatnya khidmat. Inilah maksud khidmat. Kita dijadikan diri kita berkhidmat pada umat manusia. Saya kalau buka kedai pun niat pertama untuk khidmat. Kalau buat taksi pun niat pertama untuk khidmat. Saya selalu pesan pada kawan-kawan saya yang bawa taksi, dia kata, kamu kena jangan niat untuk cari duit saja dengan taksi ini. Kalau kamu niat cari duit semata-mata, apa beza kamu dengan orang Islam, orang yang bukan Islam? Apa beza kamu dengan Ramasami atau Acong? Jadi niat kamu untuk khidmat. Di samping itu, orang bagi tambang ambil. Kerana apa? Satu orang yang menunaikan hajat seseorang Islam yang lain, Allah Ta'ala pasti Allah akan tunaikan hajat dia kat dunia ini. Ini yang sahabat faham. Jadi khidmat. Sehinggalah nak makan pun, Allahu Akbar, nak makan pun, ini susah sikit lah, susah, tapi saya bagi tahu juga. Kita lapar sampai tempat, ya Allah, banyak kedai. Satu kali beberapa minggu lepas kita pergi Kelantan, singgah di Pulau Terengganu, di Besut, nak makan pagi. Nak makan pagi ni, tengok ada 4 kedai makan. 4 kedai makan. Tengok Masya Allah, 2 kedai penuh orang. Penuh. Dalam hati kita mesti sedap ni, mesti sedap ni. Mesti kedai ni mesti sedap punya kedai, sebab pelanggan ni banyak. Tapi saya fikir, yang kedai ni pula tak ada orang ni, 1 orang pun tak ada. Sekarang ni saya fikir, adakah saya berhenti nak makan semata-mata ataupun nak khidmat? Ini khalifah. Khalifah bukan dia fikir hajat dia saja, fikir hajat orang lain juga. Dengan saya masuk kedai yang kosong ni, saya pun boleh makan. Yang kedua, boleh tolong kedai makan ni. Mungkin dia pun bukan mungkin, pasti dia pun ada keluarga, dia pun ada hajat, dia pun ada keperluan. Sebab tu dia buka kedai. Jadi saya makan kedai dia, insya-Allah dapat bagi duit dia sikit, makan, kita pun, dia pun gembira, dia pun doa untuk kita. Jadi hidup kita ni untuk khidmat. Jadikan hidup kita untuk khidmat pada manusia, memudahkan kehidupan orang lain. Sebab tu kalau satu orang yang miskin, susah, datang nak jual tisu, walaupun kita tak perlu tisu, belilah, bagilah dia RM2, RM3, RM5, mungkin dia berhajat. Inilah kehidupan yang kita nak, yang Allah suka. Dengan kita beli tisu tu, dia dapat RM2-3, alhamdulillah, dapat jugalah keperluan dia pada hari itu.
So jadi barulah diri harta kita ini, Masya Allah, bukan untuk gembirakan kita saja, bahkan menggembirakan seluruh umat manusia. Inilah maksud hidup kita yang sebenarnya. Dakwah ilallah, mengajak bercakap agama bersama saja yang kita jumpa, dan juga apa yang kita tahu. Satu orang tua datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni dah tua dah. Aku ni dah tua dah. Ya Rasulullah, alimni bima 'allamaka Allah." Ajarlah aku sesuatu yang Allah telah ajar kepada kamu, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun beri nasihat dia. Berapa nasihat? Antara nasihat Nabi kata, bila subuh, dengar bila subuh kau bacalah. Boleh? Baca apa bila subuh? Coba. Dan itu sahabat kita baca bawah ni. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Ingat cuba semua kata subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Semua kata insya-Allah. Nanti saya bagi tahu kelebihan dia. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Lepas subuh 3 kali. Lepas main subuh 3 kali, Allah akan selamatkan dia dari 3 penyakit. Rasulullah ajar para orang tua ni. Apa dia? Pertama, Allah tak akan bagi stroke pada hari itu. Stroke. Banyak kan di Malaysia kes stroke kan? Senang tak? Senang tak nak selamat stroke? Baca doa ni tak sampai 1 minit pun. Kenapalah hati kita keras, ataupun mungkin kita tak tahu. Kita dah bagi tahu dah. InsyaAllah kita niat untuk jaga. Satu, Allah akan selamatkan daripada stroke. Yang kedua, Allah akan selamatkan daripada sopak. Dia tak akan kena sopak pada hari itu. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan selamatkan daripada buta. Tanya tengok kawan-kawan kita, makcik-makcik, pakcik kena operation, sampai 20,000, 3,000. Sedangkan masalah stroke, masalah buta, masalah sopak, dengan baca 3 kali je doa ni. Siapa insya-Allah daripada hari ini saya mati, dia akan amalkan insya-Allah. Cuba angkat tangan tengok. Masya-Allah, alhamdulillah. Siapa insya-Allah tu satu. Siapa yang dia akan sampaikan doa ni kepada semua orang dalam dunia yang semampunya dia, balik keluarga dia, kawan dia, doa ni insya-Allah. Supaya di Malaysia tak ada stroke lagi dah lepas ini insya-Allah. Tak ada stroke lagi kalau kita yakin betul-betul atas hadis Nabi ini. Mudah saja. Allahu Akbar. Ni kita buat, bukan tak boleh, boleh buat. Medical checking boleh buat. Bukan, tapi paling kurang bacalah doa ni. Jadi yang keempatnya khidmat. Jadi inilah 4 maksud hidup manusia. Hijrah kita ini daripada menjadikan keperluan sebagai maksud hidup kepada maksud hidup yang Allah dan Rasul tetapkan untuk kita. Jadi apakah keperluan manusia? Ada Syekh Maulana Inam Al-Hasan rahmatullahi alaih mengatakan setiap manusia ada 5 keperluan asas. Setiap manusia ada 5 keperluan asas. Apa dia? Satu keperluan manusia, satu maksud hidup manusia. Keperluan hidup dengan maksud hidup. Maksud hidup dengan keperluan hidup harus kita jelas. Satu orang dia ada 100,500 pekerja. Dia tanya saya, "Ustaz, kenapa hidup kita ni tension je? Bergaduh lah, itu pula ini." Saya kata sebenarnya dia tak faham secara jelas maksud hidup dan keperluan hidup. Dia kata, "Apa Ustaz?" Sebab dia tak jelas, sebab tu dia tension, sebab tu dia bergaduh, sebab dia tak jelas antara maksud hidup manusia dan keperluan manusia. Kalau cerita sikit tak apa dia tu maksud hidup. Kalau di sini saya dah beritahu dah maksud hidup dari 4 tadi tu. Keperluan hidup apa? Keperluan hidup ni makan minum. Betul tak? Kalau nama manusia dia perlu makan minum. Yang kedua keperluan manusia apa? Pakaian. Kalau nama manusia dia perlukan pakaian. Ini keperluan. Yang tiga tempat tinggal.
Yang tiga apa? Tempat tinggal. Ini juga keperluan manusia. Dia perlu tempat tinggal. Walau kecil pun tak apa, tapi perlu tempat tinggal. Yang keempat, kenderaan. Ini keperluan, kenderaan. Kenderaan. Kenderaan, keperluan. Bukan maksud. Kenderaan bukan maksud, keperluan. Pakaian bukan maksud, keperluan. Makan minum bukan maksud, keperluan. Yang kelima apa? Siapa belum beritahu? Nikah kahwin. Manusia perlu kahwin. Nabi Adam dalam syurga pun tak happy kalau tak ada isteri. Dalam syurga tu, apa yang kurang? Kalau kurang tak nama syurga, tak happy, tak ada isteri. Sebab tu keperluan manusia. Jadi ini 5 keperluan. Kalau wanita perlukan suami, hidup dia tak seronok kalau tak ada suami, tak sempurna. Jadi ini keperluan manusia. Jadi kita faham 5 perkara ini keperluan bukan maksud. Dan 4 perkara tadi adalah maksud kita. Dan barang siapa yang menyempurnakan maksud Allah hantar dia ke dunia, Allah akan muliakan dia seperti mana Allah muliakan sahabat-sahabat dan nabi-nabi. Tadilah. Jadi sahabat pun manusia, dia makan minum, tapi mereka tidak menjadikan keperluan itu maksud. Ini je beza kita dengan sahabat. Beza kita dengan Nabi dan sahabat antaranya adalah ini saja. Daripada hari ini insya-Allah kita jadikan keperluan sebagai keperluan insya-Allah. Kita jadikan keperluan sebagai keperluan insya-Allah. Pas ini kita ulang, pergi pejabat cakap perkara ini. Pergi kedai, pergi mana pun cakap perkara ini. Kali saya mana-mana majlis pun banyak saya akan beritahu perkara ini. Ini adalah 4 masa hidup dan 5 keperluan hidup. Kita takkan gaduh kerana makan minum, kerana itu keperluan. Kita takkan bergaduh kerana tempat tinggal, itu keperluan saja. Kita tidak akan bergaduh kerana pakaian, itu keperluan saja. Dan kita tidak akan bergaduh kerana kenderaan, keperluan saja kenderaan. Dan kita tidak akan bergaduh kerana nikah kahwin kita. Alhamdulillah dapat isteri macam mana kurang lebih, alhamdulillah. Kalau isteri kita membebel pun tak apa, alhamdulillah lebih kurang, karena tak apa. Kalau Sayyidina Umar telah boleh sabar dengan pembebelan isteri dia, lebih pun kita sebegini semua lebih kurang keperluan hidup kita. Tapi dalam maksud hidup kita, kita tak boleh abaikan. Inilah yang kita kena usahakan, dan kita kena usaha seluruh umat manusia datang kepada maksud di samping membuat keperluan. Barulah kita ni hidup seorang yang adil. Keperluan sebagai keperluan. Keperluan sebagai keperluan. Tapi bila kita tak anggap 5 perkara keperluan, maka kita akan bangga-bangga atas keperluan tadi. Siapa makan sedap dia paling hebat. Ambil gambar lagi. Sedangkan hadis kata kalau kamu tak cukup duit nak belanja orang lain, jangan bagi orang lain nampak yang kamu makan tu. Kalau kamu beli buah, jiran kamu miskin, mungkin kamu balik bawa buah, anak-anak jiran sedang bermain-main. Kalau di KL ni kurang, kalau di kampung-kampung kita dulu kan, anak-anak main sama-sama. Jadi bawa balik buah tu, kalau tak mampu nak pergi pada jiran, tutup buah tu, buah dalam plastik hitam. Jangan bagi anak jiran nampak. Macam tu sekali Islam ajar kita. Makan pun tak mampu nak ajak semua, jangan tunjuk. Sekarang ni kita Masya Allah bangga pula tengok saya sekarang di restoran sekian, sedang makan sekian. Yang saya beritahu kawan-kawan, kalau kamu rasa nak tunjuk apa kamu makan, sebelum makan tunjuk jugalah, supaya lepas makan tu nak buang air besar, kamu ambil gambar hantar juga. Ni tadi sebelum makan, ni sekarang lepas makan, tengok hasil dia. Jadi apa yang kita nak bangga dunia ni? Apa yang kita nak rasa hebat dunia ni? Makan pun nak tunjuk hebat. Hebat dalam dakwah, hebat dalam ibadat, hebat dalam bangun malam, hebat dalam baca Quran. Itu kehebatan yang nak tunjuk kepada Allah dan Rasul, bukan hebat dalam keperluan. Semoga Allah bagi taufik kepada saya, sama-sama malam ni kita berkongsi supaya 5 keperluan ni bukan bahan kita nak tunjuk-tunjuk, nak cerita banyak sangat, nak bangga-bangga, bukan. Bukan ini, tak ada masalah. Dunia ni Allah dah buat keputusan hancurkan hampir kiamat.
Tak ada masa kita nak tunjuk-tunjuk pada orang dah. Hidup kita untuk Allah, jangan hidup untuk orang. Ini saya punya falsafah. Hidup untuk siapa? Hidup untuk Allah, jangan hidup untuk orang. Hidup untuk Allah macam Nabi-Nabi dan sahabat. Bas. La yakhafuna fillahi lawmata laim. Hidup untuk Allah dan Rasul, mereka tidak takut dengan celaan dan cemohan manusia. Apalah pakai baju macam ni, apa tak, dia tak takut. Tapi hidup untuk orang, sentiasa tension ni, nanti orang kata apa, nanti orang kata apa, nanti orang kata apa, pakai nanti orang kata apa, kenderaan nanti orang kata apa, rumah lah nanti orang kata apa. Hidup untuk orang, hidup tak akan tenang. So kita buat keputusan hari ini, kita hidup hijrah kita kali ini, azam kita kali ini, hidup untuk Allah, insya-Allah. Senang hidup untuk Allah ni mudah. Kalau hidup untuk orang, nak kahwin kena pinjam, takut orang kata apa. Takut orang kata apa, kena buat hebat-hebat, hutang pun tak apa. Jangan buat ikut kemampuan kita. Keperluan ini ikut kemampuan. Pernah kita belajar luar negara dulu, dah berkahwin pergi luar negara, tak dapat duit daripada kampung. Mak ayah tak hantar duit. So tetamu datang rumah. So saya tanya, rumah ada jamu apa-apa tak? Saya tak ada rumah, dia tak jamu apa pun. Saya kenapa tak jamu? Tetamu datang rumah, bagilah apa-apa. Dia kata, abang tak ada apa nak bagi makan. Saya kata, apa yang ada? Dia kata, beras tak ada, apa? Kentang je ada. Kentang tu lah potong-potong, rendam air garam, goreng bagi makan. Sunnahnya bagi makan apa yang ada. Itu sunnah. Itu hidup untuk Allah dan Rasul ni mudah ke senang? Senang, Masya Allah. Senang, mudah. Tak ada bergaduh dengan siapa, tak ada orang nak kata pun katalah. Jangan Allah Rasul kata sudah. Ini ikhlas. Boleh semua insya-Allah. Kita wanita lagi tak ada kan gelang langsung apalah kakak ni. Memang apa tak ada masalah. Yang penting Allah nak tengok hati. Yang penting Allah nak tengok amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah sekali-kali tak ambil kira, tak tengok, tak letakkan keputusan gagal berjaya atas harta dan atas rupa paras kamu yang cantik. Tapi Allah buat keputusan berjaya, gagal, kebahagiaan, selamat dunia akhirat hanya sahaja hati kamu dan amalan kamu. Mas ini perkara dua asas yang kita letak depan kita siang malam pagi petang. Macam mana nak cantikkan hati kita, macam mana nak cantikkan amalan kita, nak tingkatkan keyakinan kita pada Allah, nak tingkatkan cinta muhabbah kita kepada manusia semata-mata kerana Allah, kasih kerana semua manusia. Kita tidak benci siapa-siapa pun dalam dunia ini. Sebab tu amalan yang mudah, antara amalan yang mudah nak hilangkan tension apa? Nabi ajar nak tidur malam maafkan semua orang. Mudah aja. Siapa setakat ni alhamdulillah ada amal lah, cuma angkat tangan. Sebelum tidur dia maafkan semua orang. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Wallahi siapa dapat amal ni, hidup dia tenang gembira. Dia tak ada musuh dengan siapa-siapa. Hari itu orang berniaga nak berjaya, hari itu punya jualan dia kena kira petang tu. Bau dia, ni dia tak kira. Dia tu juga selesaikan hari itu. Sama juga manusia ni. Malam tu ada salah silap, dia cakap maafkan semua orang. Maafkan. Sudah, jangan bawa lagi sampai esok. Jangan bawa sampai esok. Dan juga selalu bagi salam, senyum. Anggapkan masalah orang masalah kita. Macam mana saya boleh bantu? Setiap orang yang datang jumpa kita, macam mana kita kalau boleh tak mau kecewakan siapa pun. Walaupun kita tak mampu, macam mana nak buat? Masalah orang masalah kita. Walaupun masalah kita bukan masalah orang. Boleh semua insya-Allah. Semoga Allah terima kita insya-Allah. Banyak lagi sebenarnya yang saya dah set nak cakap, tapi waktu dah habis. InsyaAllah moga-moga kita berjumpa lain-lain kali. Dan saya mohon maaf segala kekurangan atau ketelanjuran bercakap. Kadang-kadang bercakap ni pun kita kadang-kadang nak cakap yang ni jadi macam ni, cakap macam ni orang faham macam ni. So jadi saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Pukul berapa? 94 minit. 94 minit. Oh, awal lagi. 94 minit. Ya, jazakallah. Jazakallah.